Sorry Najiha. Najiha, saya tak dengar lah 504. suara awak. You all dengar tak suara Najiha? Saya macam tak clear lah, putus-putus. Tak dengar medium. Samsung medium. Tak dengar kan? Mm-mm. Oh tak dengar, tak jelas langsung ke? Saya dengar macam putus-putus saja. Najiha? Saya tengah hujan. Kat rumah dia tengah hujan. Okay. Dah ke? Dengar tak? Sekarang ni dah dengar dah. Tadi macam tak dengar langsung. Putus-putus sangat. Tapi yang January 1st dengar ke? January 1st tu dengar. January 1st boleh dengar tadi. Okay. Okay, so next January 10. Dia kata purchase so dia letak dekat unit dia 840. Cost dia RM2. Total dia 1680. Lepas tu dekat balance salin yang kat atas tu first balance dekat January 1st. Lepas tu second dia balance yang dekat 840 ni. Faham tak? Faham tak? Faham. Okay. Okay. March 3rd dia sales, so dia letak dekat cost of goods sold. Tapi say 700, so ambil yang first ni 240 dulu. Lepas tu balance dia baru ambil daripada 840. So dapat total dia yang second tu 460. Lepas tu nanti kat balance ambil yang 840 ni tolak dengan 460 dapat 380. Tu balance untuk March 3rd. Okay, Lepas berapa tu April cost 8. dia? Cost per unit dia berapa? Cost ambil yang RM2. Total dia 760. Okay. Okay, so April 8. Dekat sini dia kata purchase. So masuk dekat purchase. Unit dia 600. Lepas tu cost dia RM2.80. Lepas tu total dia 680. Lepas tu balance dia tak ambil yang atas tu balik. So tambahkan dengan yang 600 yang baru ni. So balance dia itulah. So June 5 dia sales letak kat cost of goods sold. 500 tu lebih, so kita ambil yang 380 ni dulu. Yang lebih tu ambil daripada 600. So dapat 120. Lepas tu balance dia tolakkan yang 600 dengan 120 ni dapat 480. Cost dia RM2.80. Total dia 1344. So ending inventory just ambil yang paling last. Yang ni 1344. So cost of goods sold tambahkan semua dapat 2520. Okay. Cuba tengok balik soalan dia. Determine the value of inventories at June 30. Okay, so dia nak yang ni dia akan bagi markah lah. Walaupun yang COGS ni tak ada, dia tak suruh, tapi sebab kita nak guna perpetual inventory system kan, kena tunjukkan jugalah. Jadi ending yang dia nak adalah ending figure untuk menjawab soalan 1 adalah ending inventory. Sebab tengok soalan tu. Determine the value of inventory at June 30. Okay?
Okay, next kita panggil orang lain pula. Nombor 2. Thank you Najiha. Dan Okay, kita panggil next. Nombor 2 dengan 3 orang yang sama. Panggil siapa ni? Annabella. Okay, Annabella ada? Annabella? Nombor 2 dia nak apa? Kita ni dia plus coffee. Okay. Annabella? Annabella? Tak ada ke Annabella ni? Annabella? Okay. Amy. Ada Amy. Annabella nanti saya simpan nama dia untuk the next presentation. Amy? Ya, madam. Amy boleh present Next dia. Okay. Amy, yang kedua. Dua Roman based on information. Baca lah. Dia cari gross profit. Okay, terangkan. Okey, untuk nombor 2 gross profit punya formula sales tolak cost of goods sold. Sales tu ambil unit dengan cost per unit yang asal dia. Dekat soalan tu ada tulis. So 700 times dengan RM3.30 plus dengan 400 times RM3.50, so dapat 4,060. Tolakkan dengan cost of goods sold yang dapat kira daripada table atas tu, 2,520. Jadinya sales tolak dengan tu dapat 1,540. Okay. Ni apa ni? Yang 1,540 tu? Gross profit dia. Okay, very good. Okay. Amy terus sambung nombor 3 Roman, Amy. Okay, lepas tu 3 roman tu dia suruh cari inventory guna predict inventory system. Okay, so kena cari dia punya ending inventory units dulu, tambahkan balance dengan semua purchase punya unit, tolakkan dengan sales. So dapat 480 unit. Okay. Lepas tu cari dia punya cost lah. Beginning inventory cost, tolak purchase cost, bahagikan dengan beginning inventory. Tolak ke tambah? Tolak ke tambah? Sorry, tambah. Okay. Bahagikan dengan beginning inventory tambah purchase unit. So dapat RM2.30. Dia dapat dia punya cost tu. Dia punya ending inventory cost tu darabkan dengan average cost. So 480 darab dengan RM2.30. So dapat RM1,104. So Okay. dia punya tu ending inventory. Okay. Betul ke dapat tu? Kenapa saya dapat lain? Betul 1,104. Saya dapat tu. Saya kira balik. Jawapan saya tunjuk ni betul tapi jawapan aku saya lain. Ya betul-betul. 1104. Saya punya jawapan. 1104. Okay. Betul? 1104. Okay, yang lain? Ada soalan nak tanya? Jadi dia nak weighted average sahaja untuk periodic system. Dia nak apa tu? Inventory, ending inventory saja, tak perlu nak tunjuk yang lain-lain. Cukup dah jawab soalan. Okay, any question?
Ada nak tanya soalan? Boleh, question 3? Boleh. Boleh. Okay, very good. Seorang je boleh. Boleh, ni semua boleh lah tu Ya. Boleh? Boleh. Madam. Okay, next kita terus kepada question 4. Ada soalan ke? Okay, kita terus kepada question 4. Question 4, A5. 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 Okay. A5. Go. A5. Okay. Tengok siapa. Ikmal, ada Ikmal? Ikmal Samsudin, ada? Memang tak ada ni tak. Ikmal? Ikmal, A5. Ikmal? Ni. Tadi Anabella dia keluar. Okay, Ikmal ada? Tak ada, tak apa. Kita akan lihat nama tu. The next ni. Siapa? Syafiq. Syafiq Ashraf. Syafiq Ashraf, ada? Syafiq Ashraf. Ada. Okay. Boleh? Izan? Okay ya, saya sediakan, saya dah share screen. So question 4. Boleh? Mula? Syafiq Ashraf dah boleh mula? Kabur lah madam. Ha? Apa dia? Macam kabur-kabur. Kabur? Kabur? Apa dia? Blur ke? Okey. Dah. Dah boleh. Dah boleh dah? Ha. Okay. Okey, mula kita tengok beginning balance. Okay. So, beginning balance letak kat mana? Letak dekat balance kan. So, kita masukkan 12 unit 350, kita dapat 4,200. Okay. Okey, lepas tu yang kedua 8 March sale. So, sale dekat cost of goods sold kan. Okay. So, kita masukkan, kita darabkan, kita dapat 1,050. Okey, lepas tu dekat balance jadi
9, 12 tolak 3 jadi 9. Lepas tu 4,200 tolak 1,050 dapat 3,150. Okay. So sekarang ni dia guna FIFO FIFO Perpetual Inventory System Okay, next. Okay, lepas tu 14 hari bulan. 15 unit 340. So darabkan dapat 5,100. Okay, macam mana nak update balance tu? Lepas tu balance tu bawa je turun bawah. Ini. Okay, lepas tu? Lepas tu yang dekat purchase pun bawa pergi Okay. balance. Turun bawah ni Okay. Okay, lepas tu 23 hari bulan. Sale dekat si cash of goods sold juga. So bawa daripada balance atas tu. Okay. Lepas tu Macam mana dia kira tu? Ni nak jual berapa 23 bulan? Dia jual 10 tolak 9. Kenapa 9? Sebab apa? Apa dia? Kenapa 9 je kat atas tu? Kenapa Sebab tak baki dia 10 tinggal je 9. terus? Sebab baki dia tinggal 9. Okay, very good. Lepas tu? Lepas tu tolak 10 dapat 1. Okay, lepas tu Kos yang satu tu yang mana? Satu tu tolak dengan 15. Okay, lepas tu dapat 14. Okay. Kos unit dia? Yang 14 tu kos unit? Apa? Kos unit yang 14 tu berapa? Yang 14 tu apa? Kos unit dia berapa? 300? 340. Okay. Lepas tu darabkan dapat 4,760. Okay. Okay, lepas tu 27 hari bulan pula. Masih lagi cost of goods sold but di sale. So 4 unit 340. So awak lepas tu darabkan dapat 1,360. Okay, lepas tu 14 tolak dengan 4 dapat 10. Okay. Lepas tu darabkan dapat 3,400. Okay. Okay. Lepas tu untuk 31 purchase letak kat purchase 6 unit darabkan dengan 330 dapat 1,980. Lepas tu bawa je balance dia turun dengan dekat purchase pun bawa sekali dekat balance. Okay. Lepas tu total kan total dia untuk cost of goods sold, yang tu untuk ending inventory. Sebutlah berapa kos of goods sold? 5,900 untuk cost of goods sold dan 5,380 untuk ending inventory. Okay. Thank you. Welcome madam. Traffic Alright. So any question? Soalan untuk question 4 ni satu je dia. Dia suruh buat FIFO Perpetual System kan? Okay, tak ada soalan ya? Penting awak tahu dia punya step-step dia. Kalau dah tahu step dia dah senang je. Okay, yang weighted average ni saya tambah aja ni. Tak payah ni, tak payah present dululah. Tak payah present. Okay, thank you very much untuk A5 untuk question 4. Ada soalan tak berkaitan dengan question 4? Tak ada madam. Tak ada, okay. Tak ada sebab soalan dia macam sama lebih kurang dengan yang tadi tu kan. Cuma dia punya fitur-fitur yang berbeza lah. So kita tengok question, saya nak question 6 dulu.
Okay, question 5 kita dah bincang kan, question 6 ya. Ini question 6. Okay, satu. Sebab question 6 dia lain sikit soalannya ada tambahan. Right, question 6. Okay, 22 eh. Kita tengok 22. Siapa presenternya? Naiman ada? Naiman? Naiman ada ke? Ya, madam. Ada. Okay. Oh, punya motor tu Naiman. Datang motor ke? Okay, Naiman boleh present? Naiman kau datang motor ke? Ha? Naiman? Hello, madam. Ya. Boleh ke tu? Kenapa macam bunyi bising sangat? Astagfirullah. Apa bunyi bising tu Naiman? Jiran sebelah rumah saya dia tengah renovate. Oh. Okay lah, tak apa, kita bagi peluang orang lain lah dulu ya. Boleh? Boleh, madam. Sorry, madam. Sebab awak pun pernah present saya rasa. Kan? Betul tak Naiman? Ya, saya pernah present. Bukan lah. Kita bagi orang lain. Syuhada? Syuhada? Ya, saya. Syuhada boleh present? Boleh. Okay. Okay. Boleh mulakan dengan question 6. Okay, soalan yang pertama dia nak apa? Soalan pertama, Okay. dia minta compute the ending inventory and cost of goods sold using first in, first out and weighted average method. Okay. So, untuk yang January 1st, soalan ni dia ada kata using perpetual inventory system. So, guna yang jadual lah. So, January 1, dia purchase 450 unit. Okay. Cost per sale per unit RM50 and then darabkan je lah masuk dalam jadual. Terus letak dekat balance dia. Okay. Okay, lepas tu April 2 Sekejap dia sekejap. okay. Sekejap. January 1st nampak tak dia letak kat purchase. Walaupun dia January 1st tapi sebabkan ni adalah purchase, so kita kena letak dekat purchase kalau dia tak tulis purchase tu beginning inventory baru letak kat balance terus. Sekarang ni sebab dia mention itu adalah purchase letak dekat column purchase dahulu. Alright. Teruskan. Okay, lepas tu April 2 perniagaan malim purchase another 600 units. Cost dia 55 and then total up dia 33,000 lah. And then kita balance dia kita ambil yang first kita purchase tu dulu. Lepas tu letak yang second kat bawah dia. Okay. Lepas tu June 30 perniagaan sold 900 unit. Disebabkan dia first in first out, so kita kena kira yang kita purchase January 1 tu dulu. Okay. So 450 darab 50 dulu dah dapat 22,500. So baki dia kita akan ambil daripada yang 600 yang kita purchase time April 2 tu.
So dapat macam tu lah. And then balance dia kita kena tolakkan 600 tolak dengan 450. Dapat balance dia 8,250. Okay. Lepas tu Julai 30 purchase lagi 750 unit. Cost per unit dia 58 and then darabkan je lah. So bawa balik balance yang 150 tu dulu. Lepas tu baru yang 750. Okay, very good. Okay. And then November tu purchase lagi 1050 unit. Cost per unit dia RM60 and then darabkan juga. So ini pun dia bawa lagi balance tu ke bawah. So dia ada 3 balance lah. Yang 150, 750 and 1050 tu. Okay, next. Okay. After that, December 1, perniagaan malim ada sale 1,500 unit. So dekat sini kita kena kira satu-satu. So yang first kali 150 tu darabkan je. Lepas tu 750 tu pun darabkan juga. So dia nak cukupkan 150 unit dia kena ada lagi 600 unit. So itu ambil dekat yang 1,050 yang purchase November 2 tu. So dia akan dapat macam tu lah, ada tiga row tu. So balance dia 1,050 tu tolak dengan 60 dapat 450 unit. And then harga dia 60 darabkan je dapat 27,000. Okay, Disember 30 pula dia purchase lagi 750 unit darab dengan RM66 dapat 49,500. So balance dia bawa je lah ke bawah. Okay. So cost of goods sold totalkan je yang atas tu dengan inventory tu ambil yang balance bawah tu lah dulu tu. Tadi berapa cost of goods sold? Cost of goods sold berapa? 135. Oh, sekejap Maria. Sorry. Okay. Cost of goods sold 135,000 and the inventory 76,500. Okay, very good. Okay. Okay, any question yang lain? Tanya? Ada. Ya tak ada So kita tengok lagi Kita habiskan question 5 Ambil masa sikit boleh Rasa cuti kan? Okay, kita tengok question 5 yang jual ramen seterusnya dia nak siapa yang kena? Weighted average satu ramen lagi. Lukman Hakim. Lukman Hakim ada? Lukman Hakim? Dia pergi vaksin, madam. Oh ya dia ada WhatsApp, dia ada WhatsApp saya. Okay, kita tengok orang lain Ain Sharina. Ain Sharina. Ada? Ain Sharina. Ya, madam. Okay, present Seterusnya untuk weighted average. Okay, boleh mula? Sekejap. Okay, untuk 1 Januari and the inventory dia tengok dekat jadual tu purchase unit dia 450 and cost dia 50. So darabkan dapat 22,500. Okay. So balance dia 450 times 50 equal to 22,500.
Okay. Untuk April tu 600, unit dia 600, cost dia 55, then darabkan dapat 33,000. Untuk balance dia pula 1050, cost dia 52 point 52.8 52 ringgit 86 sen. Darabkan dapat 55,500. Okay, macam mana awak dapat cost per unit tu? Sebenarnya boleh saya Cost total tu RM bahagi total unit. okay, macam mana? Berapa RM-nya total tu? 55,500 bahagi 1050. Okay, very good. Okay, next. Untuk Jun 30 900. Okay, so sekejap tak nampak pula. Cost of goods sold dia 900 unit. Cost dia 52 ringgit 86 sen. Total 47,000. 47,000 madam. Ya. Dia punya kotak ni tak muat. 47,574 ringgit. So Okay, macam balance mana dapat? dia Macam mana dapat tu 47,574? darabkan. Okay. Okay, so balance dia 150 times 52 ringgit 86 sen. So dapat 7,926 ringgit. Boleh buat macam tu ke? Ha? Boleh buat macam tu. Kalau buat macam tu awak tak dapat nilai tu tau. Sepatutnya macam mana? Dia 7926 ni kita buat macam mana? Baki yang sebelumnya tolakkan dengan cost of goods sold pada Jun 30 ni. Baki 55,500 yang sebelumnya tolakkan dengan 47,574. Macam tu baru dapat 7926. Kalau awak darabkan awak dapat 7929. Ingat tak saya pernah cakap macam tu? Sebab dia tadi awak hampirkan ni. Cost unit ni awak hampirkan. Kalau awak dapat nilai, bila tekan kalkulator dapat nilai yang tepat, so boleh buat macam tadi. Boleh terus darab. Bila hampirkan tak boleh buat macam tu. Okay, next. Untuk 30 Julai 750 ringgit. Darabkan dengan Unit 750 unit. 750 unit, darabkan dengan kos dia 85. So dapat Terbalik 43,000. 58. Terbalik dah lapor Nervous. Untuk 30 Julai 570 unit times 58 ringgit. So total dia 43,500. Okay. So balance dia 900 times 57 ringgit. Tak boleh cakap macam tu. Tak mau. Ni dapat bila? Kita kena kira dulu. Macam mana dapat dia? 900? 900 ni macam dapat? Tambah inventory dengan purchase, so 150 tambah 750. Okay. Then yang ni total dia dulu. Yang ni kemudian baru dapat. Total yang ni berapa? 7,926 tambah 43,500.
Okay, then betul dah tu dapat 51,426. Next, yang ni dapat macam mana? Kos ni dapat kemudian. Macam mana kira? 51,426 bahagi bahagi 900. Oh betul. Macam tu cara baca dia. So dapat 57. 57 ringgit. 14 sen. 14 sen. Okay. Next. Untuk November tu 900. Sekejap. Sekejap madam. Uh, 900 tambah 1050 equal to 1950. Okay. Then 51,426 plus 630,000. 63,000. 63,000. Benar. Then equal to 114. Betul? 114,426. Okay. Next. Then 114,426 bahagi 1950. Okay. Then dapat 58. Adik apa? Ayah lain kan makan apa? Belum tanya daripada tadi kan? Ayah apa? Ada kek. 58 ringgit point 68. Tadi aku tanya dia nak makan apa, dia tak jawab-jawab. Betul kan? Untuk 1 December 1,950 tolak 1,500 equal to 450. Okay. Dia jual berapa? 1,500 kan? Okay, kos yang dijual berapa? Kos unit yang dijual tu? Kos per unit. Sekejap tak nampak. Next. 58.68. 58.68. Okay. 58.68. Benda dah. Okay. Okay, lepas tu 114,426 tolak 88,020 equals to 26,406. Okay, yang ni kita jangan bahagi pula kan kalau kita bahagikan tu bila ada purchase saja. So kalau sales ambil je kos yang sebelumnya. Terus dia ambil kos yang sebelumnya ya. Tentu. Okay. Next. 1 Disember kan? Dah December 30 dah. Oh ya betul. Aku lapar ada kek kata kan. Siapa cakap ada kek tadi tu? 750 times 66 equal to 49,500. So balance dia untuk balance dia 450 plus 750 equals to 1,200. Okay. And total? Total?
26,406 plus 400 26,406 plus 400 4,950 49,000. 49,500 equal to 75,906. Okay. Then dapat cost dia 75,906 bahagi 1,200 Okay. dapat 63.26. Okay. Okay, so totalkan cost of goods sold dia 135,594 and ending inventory dia 75,906. Okay. So, dah menjawab soalan Soalan nak cost of goods sold dengan ending inventory. Okay. Thank you very much. Siapa tadi dah terlupa nama dah? Thank you. Okay, Sharina Sharina. Okay. Nain. Okay. Ada soalan tak? Weighted average ni kena berhati-hati sikit bila kita ada hampir-hampir kan ni. Okay, next next. Soalannya mana? Okay, last. Is there any difference in the record journal tu belum? Journal transaction on July 30 and December 1st, 2020 when PM decided to apply FIFO method. So dia nak tengok July 30 dengan December 1st. Guna FIFO. Okay. Dia nak December 1st and July 30. Okay, July 30. July 30 apa dia? Kita purchase kan? Sebabkan dia guna perpetual. Okay, saya terangkan yang ni sebab kita belum pernah jumpa soalan ni. Okay, sebabkan kita guna perpetual, awak tengok balik dalam modul awak, kalau guna perpetual, bila kita purchase, kita akan debitkan inventory. So, kita kena rekodkan yang 43,000 ni lah. Debitkan inventory, kreditkan, beli secara apa? Dia ada mention tak beli secara apa? Kalau dia tak sebut apa-apa, secara cash lah. Nampak ni kawan awak buat. Debitkan inventory, kreditkan cash 43,500. Kenapa inventory? Sebab kita guna perpetual system. Okay. Dan December 1st. December 1st, tengok pada FIFO. December 1st, transaction dia adalah berkaitan dengan sales. Kita ada jual sebanyak 1,500. So kalau guna perpetual system, untuk sales kita ada dua catatan jurnal. Satu kita record to record cost of goods sold. Satu lagi to record sales. So kalau to record cost of goods sold, senang kita ambil je daripada sini. Kena totalkan berapa cost of goods sold pada December 1st. So totalkan 8,250 pluskan 43,500 pluskan dengan 36,000. So total up kan, bukan ambil satu-satu tau, total dia berapa. So kawan awak dah rekodkan to record cost of goods sold, tengok yang bawah dulu So total yang saya sebutkan tadi ada 87,750. So ini total dia. Kita kreditkan inventory. So satu lagi tadi saya kata kena rekodkan sales of merchandise. So sales of merchandise kita rekodkan pada harga. Yang tadi tu pada cost. Pada harga sales. So kena tengok pada soalan. Tengok soalan. Yang ni kawan nak dah tunjukkan calculation dia. Macam mana 127,500 tu. Okay. 900 sebabkan harga dia sama kan. Dia jual RM85, RM85. Kawan awak terus darabkan. Dia nak jual rekodkan pada December 1. Kita kena tengok yang December 1 je lah. Okay. 1,500. Timeskan dengan 85 harga dia. Dapat 127,500. Yang ni to record sales of merchandise. Record sales ni maksudnya kita dah markupkan harga dia. Sebab tu tengok sales ni mesti lebih tinggi daripada cost of goods sold. Sebab sales ni kita rekodkan pada harga. Harga means kita dah markupkan. Tapi kalau cost adalah pada cost waktu kita beli inventory tersebut. Sebab tu dia lebih rendah daripada
sales. Okay, any question nak tanya berkaitan dengan journal? Saya dah semua dah berhenti makan tadi. Ada soalan nak tanya? Tak ada, Dah ada, madam. madam. Okay, tak ada. Okay, very good. Okay. Jadi tadi dia tanya apa? Is there any difference in the value of ending inventory for both evaluation method when the company use predict inventory system? Your answer with calculation. Okay, saya salah baca. Soalan 5. Soalan 6. Okay. Is there any difference in the record if the company use predict inventory method? Okay. So sekarang ni dia kalau guna predict inventory method, saya terangkan Yang kecil hati ada 22. Sebab yang ni saya belum terangkan dengan details kan dengan soalan ni. Okay, so sekarang tadi tu kita rekodkan kalau menggunakan perpetual system. So sekarang kalau guna predict system. Guna predict system untuk nak rekod Julai 30 sama juga kita purchase. Tapi nak debit dia mesti kan debitkan purchase. Nampak tak nilai dia sama dengan ni? Sama kan? 1, 2, 3, sorry. Atas. 4,500. Tapi debit dia tukar nama account dia. Untuk predict purchase kita debitkan purchase. Kredit dia sama. Okay. Dan untuk predict juga untuk sales pada December 1st kita hanya rekodkan sales sahaja. Kita tak merekodkan cost of goods sold. Dia ada satu je journal. To record sales of merchandise. So kalau to record sales merchandise dia samalah perpetual ataupun predict. So dia sama yang ni. Sorry. Yang ni sama. Dia akan sama. Sebab nak to record sales of merchandise. So to record sales of merchandise, debitkan cash, kreditkan sales. Tengok pada soalan dia nak pada tarikh-tarikh tertentu sahaja, bukannya keseluruhan. So ambil figure yang pada tarikh tersebut. Jangan silap tu. Okay, ada soalan nak tanya? Very good activity tu dapat buat dengan baik. Journal ni. Kita belum pernah discusskan untuk journal. Okay, any question? Clear tak? Clear, madam. Okay. Okay, madam. Okay. So kita ada satu lagi question yang tu kita akan bawa ke next class Question 5, question 7, A7 nanti ya. Sorry ambil masa awak ni banyak juga masa saya ambil ni 1:18 dah. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan kita dismiss dulu.